Kita sambung pengajian, iaitulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tajuknya bab beriman kepada hari akhirat. Ya, beriman kepada hari akhirat. Al-imanu bi yaumil qiyamah. Beriman kepada hari kiamat. Tajuk kita pada malam ini ialah tanda-tanda kiamat. Alamat al-qiyamah. Disebut juga di dalam setengah kitab asyrat as-sa'ah, dengan arti tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Jadi di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebelum berlaku kiamat ini Allah menurunkan tanda-tanda dia, menzahirkan tanda-tandanya. Yang disebutnya ada dua bentuk, dua jenis alamat al-qiyamah. Yang pertama dipanggil sebagai tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil. Alamat al-qiyamah as-sughra. Yang kecil. Yang kedua alamat al-qiyamah al-kubra. Tanda besar. Bila tanda kecil itu sedang berlaku, tanda kecil sedang berlaku sehinggalah habis tanda-tanda kecil, kemudian zahir akan zahir tanda-tanda besar. Alamat al-qiyamah al-kubra. Bila sudah zahirnya, berlakunya tanda-tanda besar, maknanya kiamat tak lama dah. Hanya tunggu masa saja. Digambarkan oleh junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku saja tanda-tanda besar, dia akan berlaku satu, kemudian kiamat. Nabi buat perumpamaan seperti kalau disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti biji kemudian dicantumkan dengan tali. Mudah faham, biji tasbih tak ada, biji tasbih cantum dengan tali, kemudian asalnya bulat begitu. Kita tasbih biji tasbih tersebut, kita potong tali dia pun jadi panjang. Jadi panjang. Bila kita pegang ujung ni, biji tasbih tersebut tetap tidak jatuh pasal kita pegang. Kemudian bila kita letak begitu, kita lepas bawah ni, biji tersebut akan jatuh satu sampai habis. Begitulah gambaran bila berlaku kiamat besar. Alamat al-qiyamah al-kubra, tanda kiamat yang besar. Bila satu yang mula-mula sudah berlaku, yang kedua, ketiga, 4 sampai 10 tu akan berlaku tidak lama lepas tu. Hanya tunggu masa untuk ditiup oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditiup, berlakulah kiamat. Jadi digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan alamat kiamat ini di antara benda-benda yang wajib kita imani. Pasal disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya sampai kepada peringkat mutawatir. Walaupun kita tidak tahu bila berlakunya kiamat, ada tanda-tanda dia. Di zaman Nabi lagi orang duk tanya bila berlaku kiamat. Digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf. Mereka duk tanya Nabi, golongan kufar, duk tanya baginda sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Allah dah cerita dah. Yas'alun a'udzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka ni bertanya kamu wahai Muhammad bila kiamat. Ayyana mursaha, tentang kiamat bila berlaku. Bila nak terjadi. Kamu duk cerita mati, masuk kubur, mahsyar, surga neraka. Bila berlaku tu? Jadi orang duk tanya ya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul, kamu jawab. Kamu jawab kepada golongan ini, innama ilmuha indallah. Ilmunya bila tahu, bila berlakunya hanya ada di sisi Allah. Qul innama ilmuha inda rabbi. Qul innama ilmuha inda rabbi. Jawab begitu wahai Muhammad. Sesungguhnya tahu bila berlakunya kiamat di sisi Tuhanku ilmunya bila berlaku. La yujalliha liwaqtiha illahu, tidak didedahkan bila masanya, dia sahaja yang tahu. Faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Dan bila dah berlaku kiamat begitu, maknanya ketika itu akan berlaku huru-hara, digambarkan berat kepada langit dan bumi. Langit bumi menjadi berat ketika berlaku itu. Ya, dengan arti gambaran kepada huru-hara. Sudah ditiup sangkakala dah. Kemudian Allah menyebut lagi, dan ia tidak akan berlaku kecuali dengan tiba-tiba. Tiba-tiba bagi mereka yang lalai. Bagi mereka yang lalai. Bagi mereka yang beringat, dia dah nampak dah. Oh, tanda-tanda 1, 2, 3, 4. Jenis yang lalai, sedar-sedar, oh, dah habis masa dah. Sedar-sedar mati dah. Jenis tak beringat. Jenis orang beringat, dia tahu dah. Dia sudah buat persediaan. Jadi tiba-tiba di sini dengan arti bagi yang tidak beriman. Bagi yang tidak beriman. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka ni tanya kamu seolah-olahnya kamu ni tahu berkenaan dengan bila kiamat. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kamu jawab lagi wahai Muhammad, sesungguhnya ilmunya tahu bila berlaku hanyalah di sisi Allah. Tetapi ramai manusia tidak mengetahuinya. Tak faham berhubung dengan hari kiamat. Jadi bila Nabi SAW ya, di dalam beberapa hadis baginda SAW menyebut tanda-tanda ya, kiamat begitu, di antara sebuah hadis, di antara hadis-hadisnya ialah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Nabi gambarkan jarak masa kiamat dengan Nabi SAW. Kalau kita dah 1000 berapa tahun lebih dah, 1000 dekat 1400 tahun lebih dah, 1500 tahun dah. Tetapi Nabi menggambarkan kiamat itu, disebut di dalam hadis ini, bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa asyara bis-sababah wal wusta. Aku dibangkitkan, jarak masa nak berlaku kiamat seperti ini, Nabi kata. Maknanya dekat. Nabi pun wa asyara, Nabi tunjuk jari telunjuk as-sababah, jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi buat begitu. Ya, kalau tanda budak sekarang begitu tu peace maknanya. Cuba kita bayangkan bila tengok tanda begitu, oh tanda dekat kiamat, insaf, bukan tanda gembira, peace, bukan. Nabi buat begitu. Maknanya kalau jari kita ni bila di antara jari telunjuk dengan jari tengah, tak ada dah apa-apa tengah-tengah ni.
Terus saja. Jari telunjuk, terus jari tengah. Tak ada apa-apa dah. Kalau dia buat jari, ibu jari dengan apa? Jari apa ni? Jari kelingking. Oh, jauh lagi lah. Ada 3 jari lagi. Digambarkan. Maknanya dekat persediaan tu. Walaupun dah 1,100 tahun lebih. Jarak itu. Dia digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi membayangkan hadis ini bahawa kebangkitan Nabi itu sendiri adalah di antara tanda kecil kepada kiamat. Mula-mula itu. Allah mengutuskan baginda sallallahu alaihi wasallam di antara tanda kecil kepada kiamat. Difaham begitu daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kedua, sebuah hadis yang panjang yang kita kenali sebagai hadis Jibril. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis Jibril, yang Jibril tanya, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Habis lepas tanya 3 benda yang menjadi pokok kepada agama ni. Iman, Islam, ihsan. Lah sekali Nabi tanya, Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, matas saah. Lah sekali. Matas saah. Lepas dia tanya 3 asal tadi. Nabi pun jawab. Nabi pun kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidaklah lebih tahu berbanding orang yang ditanya. Nabi jawab begitu. Maknanya apa? Tak tahu bila. Kamu pun tak tahu juga bila. Yang tahunya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tanya aku tak tahu. Mu yang tanya pun tak tahu juga. Jibril yang tanya Nabi itu. Kerana ilmunya aja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila begitu, Jibril pun tanya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kamu ceritakan kepadaku apakah tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia. Jadi tanda-tanda ini ialah tanda-tanda kecil. Kerana tanda-tanda besar Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi sebut sampai 10, 11 tanda-tanda besar. Satu persatu Nabi sebut. Dalam hadis Jibril ini disebut tanda-tanda kecil yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku sehinggalah tercetusnya tanda besar yang pertama. Nabi pun jawab, qala antalidal amah rabbataha. Seorang hamba yang melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal ala ru'atas syah yatatawaluna fil bunyan. Kamu tengok juga akan lahir manusia yang dulu berkaki ayam. Mana miskin, gambar miskin. Berkaki ayam, kemudian pakai pun tidak cukup, mengembala kambing. Kemudian mereka ni tiba masa mereka ni berlomba-lomba nak buat bangunan tinggi-tinggi. Mana kaya raya, harta benda melimpah ruah. Dulu papa kedana, ramai orang kaya-kaya. Nampak? Menggambarkan kehidupan dunia. Itu tanda-tanda yang sedang berlaku. Kita tengok dulu zaman dulu padang pasir tak ada apa. Sekarang ni dah jadi apa? Jadi tempat tumpuan seluruh dunia. Cuba tengok di mana tu, di Dubai umpamanya. Apa yang tak ada di situ? Daripada bangunan pencakar itu, pencakar ini, buat satu Burj Khalifah itu. Kemudian diberi arahan kepada arkitek itu, buat seperti gambaran syurga. Di dalam tu berapa kali ubah dalam Burj Khalifah tu. Berapa kali ubah tu. Lepas upah arkitek tu tak puas hati, ubah balik. Amir-amir dia pergi tengok. Seperti tak gambaran syurga tengok. Dengar sungainya mengalir, dengar lampu, dengar macam-macam.
Kemudian dia sewa pun bukan 100-200 ringgit, tapi 100-200 ribu semalaman. Bangun tidur tengok akuarium di depan dia, berdindingkan akuarium. Tengok dia punya kemewahan. Dulu tak ada apa sebenarnya tanah Arab. Kerja utama dia gembala kambing saja. Tapi sekarang ni tengok merata tu. Sudah menjadi sebuah negara yang mewah. Yatatawaluna fil bunyan. Digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berlaku tu sampai bila-bila. Buatlah harga berapa pun rumah, ada orang beli. Ada orang beli 1 juta, ada orang beli. Kita tak nak beli, orang lain beli. Nampak? Bank ada. Menggambarkan itu sedang berlaku sehinggalah zahirnya tanda-tanda besar. Dan begitu juga disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa hamba-hamba perempuan melahirkan tuannya. Di dalam hukum fiqh perbahasan bab hamba dari segi hukum fiqh ni, bila tuan dia hukumnya hamba ini dipanggil sebagai halal kepada tuan dia. Halal kepada siapa yang punya. Kalau bapak dia punya, halal untuk bapak dia untuk bersama. Selain daripada halal seorang suami, halal untuk bersama dengan isteri dia. Dia pun halal untuk bersama dengan hamba dia, hamba yang perempuan. Untuk kalau kepunyaan bapak dia saja, anak dia tak boleh share. Itu maksud dia. Kalau kepunyaan anak dia, bapak dia tak boleh tumpang. Itu maksud dia. Bila halal begitu, kemudian bersama, mengandung lahir anak. Anak itu adalah merdeka. Anak itu memang nasab kepada laki tuan dia. Dan anak itu dia menjadi tuan pula kepada mak dia. Dari segi hukum fiqhnya. Kemudian ulama-ulama kita banyak memberi pentafsiran yang berbagai-bagai. Di antaranya berlaku penderhakaan kepada kedua ibu bapa. Seperti mak bapak tu menjadi hamba kepada dia di dalam rumah dia sendiri. Tengok. Kita balik rumah bapak kita, kita rasa rumah tu kepunyaan kita bersama. Kita bebas nak buat apa saja. Mak bapak datang rumah kita, dia rasa segan pasal apa rumah tu rumah anak dia. Nampak. Dia rasa segan. Kita balik rumah kedua bapa kita, kita rasa bebas nak buat apa saja. Nampak. Kemudian di akhir zaman, di zaman-zaman inilah banyak berlaku penderhakaan kepada kedua ibu bapa dalam berbagai-bagai bentuk. Sedangkan benda inilah di antara dosa-dosa yang besar selepas syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa-dosa besar yang paling besarnya, selepas al-isyraku billah, selepas syirik kepada Allah, ialah uququl walidain. Uququl walidain, derhaka kepada kedua ibu bapa. Mana Nabi sudah sebut begitu sebagai tanda-tanda, tanda kecil kepada kiamat. Kemudian beberapa hadis yang lain, sebuah hadis yang panjang ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang bersumberkan Abu Hurairah, bahawa Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku kiamat hatta taqtatila fi'atani azimatan, sehingga akan berlaku peperangan di antara dua puak yang besar. Dua puak yang besar, mana dua kuasa besar akan berperang. Bila dua kuasa besar berperang, yang kecil-kecil ni
akan hancur lebur. Dua gajah sedang bergaduh, kancil di tengah-tengah. Begitulah gambarannya, hancur lebur kancil itu. Akan berlaku, akan berlaku dua kuasa besar akan berperang. Yakunu bainahuma maqtalatun 'azimatun da'watuhuma wahidah. Dan akan berlaku satu peperangan yang besar di antara keduanya. Sedangkan kedua-duanya mengajak kepada benda yang sama. Itu peliknya. Kalau kita fikir duk ajak kepada benda yang sama, kenapa tak boleh bersatu? Nampak. Kenapa tak boleh bersatu? Kalau objektifnya sama. Kenapa perlu berperang? Dan untuk berperang manusia menggunakan berbagai alasan. Adakah kita perlu berperang untuk mewujudkan keamanan? Tengok. Nampak? Akan berlaku itu. Bila tiba masanya. Wa hatta yub'atha dajjalun kazzabun qaribun min 30 kullun yaz'amu annahu rasulullah. Dan sehingga dibangkitkan akan muncul dajjal, pembohong-pembohong. Dan bilangan mereka ini hampir 30 orang. Ini dajjal ni bukan dajjal yang seorang tu, yang mata cemeh. Mata cemeh. Dia mata cemeh dajjal yang akhir zaman itu. Tanda besar tu, dia mata dua. Cuma satu tidak berfungsi. Bukan mata satu. Ini bukan jin Piramli. Bukan mata satu. Dia mata dua, satu tidak berfungsi. Itu dajjal yang seekor tu. Yang di tanda besar tu. Ini dajjalun, para dajjal, pembohong-pembohong. Ni akan banyak berlaku tu. Dan kata Nabi yang paling teruknya, golongan ini hampir 30 orang, dan semua mereka ini mengaku sebagai rasul. Ini dajjal yang paling teruk. Ada 30 orang dan kesemua mereka akan mengaku sebagai rasul. Dan ada dah. Maknanya di wakil Malaysia pun dah ada dah. Wakil mana lagi tu? India tu cukup ramai di India. Mengaku rasul, mengaku nabi apa. Pakistan apa lagi. Bila dah sampai 30 orang yang mengaku rasul tadi, kamu tunggulah, akan keluar tanda kiamat yang besar. Ini para dajjal. Wa hatta, dan sehinggalah kata Nabi, yuqbadal ilmu akan ditarik. Apa makna ilmu ditarik? Dengan arti bahawa orang alim, orang yang hebat-hebat, seorang-seorang mati. Tak ada dah yang boleh mewarisi ilmunya. Orang duk kata habis dah, mati dah tuan guru tu. Tak ada orang nak ganti dia. Anak murid dia pun, kalau tuan guru 100%, anak murid 90%. Mati pula 90% anak murid dia tadi. Anak murid hanya 70% sahaja. Semakin kurang. Ditarik ilmunya. Dengan cara biqabdil ulama, dengan cara dimatikan para ulama. Maknanya bila begitu, kejahilan akan merata. Itu maksud dia. Kejahilan akan merata, tersebar. Jadi orang tak pandai itu mendakwa sebagai pandai. Itu maksudnya. Wa takthuruz zalazil, dan gempa bumi akan banyak berlaku seluruh dunia. Cuba tengok. Di sana berlaku, di sini berlaku, rata-rata berlaku gempa bumi. Selang sekejap saja meletup di mana? Di China, kemudian Meksiko, kemudian mana tu? Di negara jiran kita, di mana tu? Tengok. Akan berlaku rata-rata.
Ya, gempa bumi. Wa yataqarabu zaman, dan rasa singkat, masa pendek. Rasa masa pendek. Maknanya di sebuah huraian bukan 24 jam itu dia akan jadi 20 jam satu hari. Tapi kita itu rasanya. Tengok datang Kuala Lumpur dah berapa tahun dah. Tengok bilang nombor dah 30 tahun. Tapi rasa baru je. Tak sempat nak buat apa. Tengok anak dah besar dah. Rasa baru kahwin je. Anak dah masuk universiti dah. Dah nak kerja dah. Baru je rasa kahwin. Tengok. Sekejap je masa. Tadi baru pagi tadi. Tengok dah nak gelap dah. Ni pukul berapa dah? Pukul 8.20. 8.20. Duduk sekejap. Kemudian nak isyak. Lepas isyak tak sempat nak buat apa. Dah pukul 12 dah. Tidur sekejap, Allah azan subuh dah. Begitulah cepatnya masa berlalu. Bukan masa itu dipendekkan, tetapi kerana apa? Di antaranya kesibukan kita, lupa kita, lalai kita. Nampak? Zaman dia dekat. Ya. Wa tazharal fitan. Wa tazharal fitanu, fitnah-fitnah akan banyak zahir merata tempat fitnah. Jadi fitnah terhadap puan dikasih sekalian berlaku hampir dalam semua benda fitnah. Jadi kita ni sebagai nak jaga agama, nak jaga akhirat kita, nak jaga alam kubur kita janganlah menjadi golongan yang suka menabur fitnah. Benda ni tidak selamat. Siapa-siapa pun tak selamat. Kalau dia ni sengaja menabur fitnah. Fitnah dalam arti dia fitnah manusia yang lain, ataupun dia ni terfitnah. Dia ni terfitnah. Terfitnah di antaranya fitnah dalam agama. Fitnah dalam agama ialah pegangan agama menjadi longgar. Pegangan agama menjadi longgar. Dulu nampak si A bagus dulu pergi masjid, pergi surau, hadir usrah. Tapi jumpa kali yang kedua tengok nampak lain pula dia. Cara penampilan lain pun nampak. Pakai subang nampak. Dulu janggut, kopiah. Lepas 10 tahun jemput pakai subang pula. Kemudian tindik hidung pula. Kemudian ada tattoo pula apa. Fitnah dalam agama. Sepatutnya kita ni semakin menghampiri zaman-zaman Allah nak panggil tu. Kita sepatutnya semakin hampir kepada Allah, bukan semakin jauh. Tapi semakin pencen, duit pencen banyak, semakin pelik nampak perangai dia. Mungkin ada begitu. Tempat lain ada. Mungkin ada. Fitnah dalam agama. Jadi benda tersebut banyak berlaku disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga fitnah yang kita faham makna fitnah tu. Pergi kedai kopi dengar orang bercakap bab A, bab B, bab C. Pergi kedai kopi lain pula orang bercakap bab ni pula. Kita pun termakan. Kemudian buka Facebook pula macam-macam orang duk cerita. Kita pun rasa seronok. Kita pun like benda tersebut. Padahal benda tak betul, tersebar kepada kawan-kawan kita pula. Dia pun like pula, tersebar kepada grup dia pula. Buka WhatsApp, tengok orang hantar sesuatu kepada kita, tak pasti kesahihannya. Kita pun forward kepada grup kita pula. Berapa orang baca tu. Kemudian berpindah daripada grup ke grup. Berapa ribu orang baca tu. Kalau benda tersebut bersifat fitnah, orang tersebut berkongsi dosa sampai bila-bila. Dia nak padam tu bukan mudah. Kemudian dia bukan ada Facebook saja, Twitter dia ada, WeChat dia ada, apa semua tu. Tengok. Akan banyak dan mudah tersebar.
banyak berlaku dan mudah tersebar di zaman sekarang. Tengok, sudah digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yakthurul haraj wa huwal qatlu, akan banyak berlaku pembunuhan. Jenayah pembunuhan bermaharajalah seluruh dunia. Kalau di negara maju dikira second berapa pembunuhan berlaku. Tengok setiap hari tu. Dan peperangan juga. Disembelihnya di apa tu. Kita baca dalam akhbar, tengok dalam TV dan sebagainya. Bagaimana berlaku peperangan, tengok di Syria, di Iraq, di mana tu. Dibunuh mudah begitu di Palestin. Tengok. Dibunuh mudah begitu je. Tak ada perkiraan lagi dah. Orang sebut hati ni hati kering. Tak tahu apa dah. Tengok. Tanda-tanda, ya tanda-tanda kecil kepada kiamat. Wa hatta yakthuru fikumul mal fayafid, sehingga banyak harta benda. Di antara tandanya juga kata Nabi, harta benda melimpah ruah. Yafidu, melimpah ruah. Dalam gelas ni saya letak air. Saya letak sampah elok-elok sini. Okey. Saya pun tuang lagi. Dia akan tumpah lah. Tu yafidu, sampai melimpah ruah harta benda. Banyak harta benda. Sampai tak tahu nak belanja apa. Sampai peringkat kaya begitu. Bukan maknanya bila dia kaya tu, maknanya dia boleh makan banyak sampai 5 ekor ayam sekali makan. Bukan makna begitu. Siapa tak tahu nak buat apa. Sehingga berlaku pembaziran, mudah. Beli makanan banyak-banyak, akhirnya buah kata begitu. Nak menunjukkan itu. Harta benda yang melimpah ruah. Hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqah, sehingga tuan punya harta tu tak tahu nak bagi pada siapa yang akan terima sedekah dia. Sampai peringkat tu, siapa nak terima aku nak bagi sedekah. Sekarang ni orang minta sedekah. Masa akan datang orang nak bagi duit pada orang, tak tahu siapa nak bagi. Pasal apa? Semua kaya-kaya belaka. Semua ada harta benda belaka dah. Tengok pergi Pak Mai pun jutawan juga. Jumpa Pak Samad jutawan juga. Jadi semua sama ni semua jutawan semua. Siapa nak terima sedekah? Tak ada. Nampak? Ya. Wa hatta yu'ridahu fayaqulu alladhi yu'radu alayhi la araba li bihi. Ditawarkan kepada seseorang, kemudian dia jawab, aku tak hendak harta tu. Maknanya aku dah ada dah. Itu maksud dia. Wa hatta yatatawalun nas fil bunyan. Hadis yang pertama tadi. Manusia berlomba-lomba nak buat bangunan yang tinggi, pencakar langit. Masing-masing duk berlomba. Kita duk buat, lepas tu Taiwan pula buat, lepas tu mana lagi nak buat. Kemudian di Mekah pula, di Riyadh nak buat pula, nak cari yang paling tinggi tu. Siapa lagi nak buat? Akhirnya mati begitu je. Mati berhenti, orang lain pula sambung. Itu maksud dia. Akan berlaku, ia perlombaan begitu. Wa hatta yamurra rajulu biqabri rajuli fayaqul, sehingga berlaku juga seseorang melalui kubur seseorang yang lain, dan dia berkata, ya laitani makanah, kalaulah aku ambil tempat dia. Menggambarkan apa? Kehidupan sudah tidak aman. Harta banyak tapi kehidupan masa itu. Jadi berlaku apa? Bunuh diri. Berlaku bunuh diri, bercita-cita nak mati. Kita tengok orang kaya raya, harta benda melimpah ruah, jutawan, sedar-sedar tengok bunuh diri. Sedar-sedar tengok, ya, ambil dadah. Ambil dadah, ganja dan sebagainya. Akhirnya mati begitu. Kita tengok, bagi kita mungkin bila dapat certain amount harta benda tu, orang rasa senang hidup, gembira, bahagia. Tengok kawan tu ada harta benda sampai berapa bilion, tengok bunuh diri. Kebahagiaan kita bukan terletak kepada apa yang kita fikir, bukan apa yang kita tangguh. Kalau dah pencen,
dapat apa EPF, bolehlah fokus untuk datang masjid surau. Pasal apa? Letak dalam tabung haji dia bagi berapa persen setahun. Dia ada 1 juta, tabung haji bagi 8% setahun. Bolehlah bulan-bulan dia makan 8%, 1 juta tak usik dah. Bolehlah fokus untuk ibadat. Datang masjid mengaji, tadarus, baca Quran. Dia fikir masa ni. Tapi bila tiba masa dia dah pencen, tak datang juga masjid. Pasal apa? Duit ada, sibuk pula nak melancong sana sini pula. Tengok. Nak kenal dulu tak sempat nak kenal. Pasal dulu anak kecil-kecil, nak pergi jalan payah, bawa budak kecil-kecil. Sekarang ni tinggal dia dengan isteri dia. Masa ni lah berjalan maknya, dia kata. Berjalanlah dia, masjid dah tahu ke mana, suruh tak tahu ke mana. Dulu belum pencen dia fikir, bolehlah lepas ni fokus untuk ibadat kepada Allah. Apa yang dia fikir bagus, sebenarnya ya semuanya itu bergantung kepada pegangan agama dia. Pegangan agama dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan kepada apa yang dia fikir. Itu dia. Lelaki tersebut kata, ya laitani makana, kalau aku berada di tempatnya. Kemudian Nabi sebut, wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ini tanda besar. Sehinggalah berlaku semua yang sebut tadi tersebut, sehinggalah matahari pun terbit dari sebelah barat. Itu di antara tanda besar yang pertama. Matahari keluar daripada sebelah barat. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu ajma'un. Bila matahari dah terbit dari sebelah barat, orang pun sedar dah. Sebelum ni dah sedar dah. Lalu mereka pun beriman semuanya, baru nak beriman. Dah nampak dah. Bila matahari keluar sebelah barat, di antara sempadan kepada iman. Kalau tidak beriman sebelum tu tak dikira. Dah terbit baru nak beriman, maknanya tidak dikira. Begitu juga amal-amal yang soleh, taubat, bertaubat begitu juga. Ada dua sempadan yang Allah beri kepada kita ni. Yang pertama, sebelum nyawa malam yugharghir, sebelum nyawa sampai ke hulqum. Sebelum nyawa sampai ke hulqum, maknanya kita bertaubat Allah terima, kita buat amal soleh Allah terima, kita buat benda yang bagus Allah terima, beriman Allah terima iman. Tapi bila nyawa sudah sampai hulqum, dia bertaubat, dia apa dah tak terima dah. Itu sempadan yang pertama. Sempadan yang kedua ialah ini dia ni. Matahari terbit dari sebelah barat. Sebelum tu Allah terima, bila dah terbit sebelah barat Allah tak terima dah. Nabi sebut matahari naik sebelah barat, orang ramai pun dah sedar dah. Lalu mereka pun barulah nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazalika, kata Nabi, fazalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Nabi baca firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi, ketika itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kalau dianya tidak beriman sebelumnya. Dah habis, lepas sempadan dah. Au kasabat fi imaniha khaira, ataupun dia tidak buat sebelum tu amal-amal yang soleh, yang baik. Masa tu baru nak buat, nak pergi masjid, tak terima dah. Tengok sempadan. Wala taquman as-sa'ah, dan akan berlaku kiamat. Wa qad nashara rajulan thawbahuma bainahuma wala yatabaya'ani wala yatwiyani. Akan berlaku kiamat dalam keadaan, kata Nabi, ya, dua manusia yang sedang, dua manusia dengan arti penjual dan pembeli, duk tengah jual beli, kemudian duk tak sempat lagi untuk belek-belek lipat pakaian. Berlaku kiamat. Menggambarkan manusia lah lalai untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita azan dulu ya. Wala taquman as-sa'ah wa qad sarafa ar-rajulu bilabani laqhatihi fala yat'am. Wala taquman as-sa'ah wa huwa yulitu hawdah wala yasqi minhu. Wala taquman as-sa'ah wa qad rafa'a aklatahu ila fihi wala yat'amuha. Nabi menggambarkan bahawa kelalaian manusia bila hampir dah nak berlaku kiamat tu. Yang pertama tadi, dua penjual dan pembeli duk tengah berkira nak beli kain, beli apa tu. Kain tak sempat nak lipat, nak apa, tak sempat nak jual beli lagi, pam berlaku kiamat. Gambaran yang kedua Nabi sebut, seorang lelaki beli susu, tak sempat balik keluarga dia untuk minum susu, pak berlaku kiamat. Gambaran yang ketiga Nabi sebut, orang duk minum ataupun bekas air dia rosak nak baiki. Nak rosak nak baiki, tak sempat minum lagi, tak habis lagi, duk tengah baiki filter, duk tengah bersih filter dia, kemudian nak tadah air nak minum lepas, tak sempat, pak berlaku kiamat. Kemudian gambaran seterusnya ialah seseorang baru duk pegang makanan, baru nak suap, tak sempat nak suap, pak berlaku kiamat. Gambaran baghtah, ayat yang kita baca surah Al-A'raf tadi, illa baghtatan, kecuali secara tiba-tiba. Gambaran dalam keadaan manusia lalai. Dan kata sebahagian ulama, keadaan ini menggambarkan pada masa itu hanya golongan yang kafir sahaja kepada Allah, yang tidak beriman saja berlaku kiamat, berlaku kehancuran, tiupan itu. Dan orang yang beriman tak sempat masa itu. Masa berlaku tiupan itu, kita yang beriman tidak sempat. Pasal apa? Kita sudah mati sebelum tu lagi dah, melalui satu tiupan angin. Tiupan angin, tiupan angin yang nipis begitu, bayu yang nipis begitu. Kemudian kena orang yang beriman, mati. Semua mati serentak seluruh dunia. Yang tinggal golongan yang tidak beriman. Golongan inilah yang lalai. Walaupun tanda-tanda begitu, mereka lalai, tetap tidak beriman, berlaku kiamat. Bermulanya yang kita sebut tadi ialah matahari naik sebelah barat. Dan di dalam beberapa hadis Nabi SAW disebut, di antaranya pada malam itu, pada malam sebelum matahari keluar sebelah barat, malam itu panjang malam. Malam tu panjang. Ta'dilu thalatha layalin. Panjangnya sama menyamai 3 malam. Pelik malam tu. Pada malam sebelum keesokannya matahari terbit sebelah barat. Kemudian bila begitu, orang yang beriman dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Orang yang beriman, yang bangun malam, yang solat malam, dia tahu dah. Kemudian di antara yang Nabi cerita, orang yang beriman, yang bangun malam, dia bangun, kemudian baca Quran, dia solat sunat, fayaqra'u hizbahu thumma yanam, summa yaqumu fayaqra'u hizbah summa yanam. Dia bangun solat, baca Quran, baca satu hizib Quran, kemudian tidur, kemudian sedar pula, tak siang lagi, mana tak subuh lagi. Dia pun bangun solat, baca Quran, tidur lagi sampai berapa kali tu pada malam tu. Berapa kali dia bangun solat, tengok tak cerah lagi, tak keluar fajar lagi. Panjang mana pelik dia rasa. Kemudian bila dah malam, dah pagi begitu, lalu orang ramai pun semua keluar daripada rumah masing-masing. Keluar ke masing-masing, faqalu ma hadza. Mereka pun heran. Manusia pun heran, kenapa malam ini panjang. Kemudian mereka pun sama-sama akhirnya tiba-tiba matahari pun keluar dari sebelah barat. Bila matahari keluar sebelah barat, fayafza'una ilal masajid.
Lalulah mereka ni bergegah-gegah, tergesa-gesa untuk menuju ke masjid-masjid. Baru nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tanda dah ada dah, malam tu panjang, tapi duk tengok, duk seronok begitu. Terkejut saja. Keluar matahari barulah nak ambil, nak pergi ke masjid. Tengok, Allah dah beri tanda sebelum sempadan nombor 2 tadi. Sebelum sempadan amal kita nak diterima dan juga taubat serta iman. Dia beri tanda malam panjang, tapi duk kaya begitu. Lupa. Apa naik matahari barulah nak pergi masjid, nak bertaubat, ya. Fa idzahum bisyamsi qad tala'at min maghribiha hatta idza sarat fi wasti as-sama' raja'at. Bila matahari dah naik sebelah barat, mereka pun berlomba-lomba bergegah untuk pergi ke masjid. Matahari dah naik, kemudian matahari pun pergi sampailah ke tengah langit. Maknanya di atas kepala lah. Sampailah ke tengah langit, kemudian matahari pun raja'at. Dengan arti apa raja'at? Dia pun jatuh sebelah barat juga. Maknanya matahari naik pada hari tersebut, naik separuh je. Naik sampai, mudah faham, naik sampai jam 12. Kemudian dia pun jatuh sebelah barat juga. Naik sebelah barat dan jatuh sebelah barat. Itu tanda yang pertama, ya, tanda besar kepada kiamat. Dan lepas tu dia akan berlakulah tanda-tanda yang lain seperti yang kita sebut tadi, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biji tasbih. Satu bawah ni kita lepas tangan kita, semua biji pun jatuh pun satu. Hanya yang atas sekali ni tunggu giliran saja yang bawah jatuh. Di atas sekali gambaran kepada tiupan sangka, tiupan daripada Israfil. Itu di antara benda-benda yang boleh ya kita kongsi berhubung dengan ya tanda-tanda kecil ya kepada kiamat. Dan banyak lagi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu ada wassalamualaikum walisa'ilil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.